Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola News. Seperti biasa, Pala Bola News akan menjanjikan berita bola sepak terbaik kepada anda semua pada setiap hari. Berikut merupakan keputusan Liga Perdana Inggeris dan beberapa liga utama di Eropah. Chelsea berjaya menewaskan Crystal Palace 1-0. Newcastle United menang tipis ke atas Fulham 1-0. Arsenal menewaskan Spurs 2-0. Di Serie A, Lazio menang selesa 2-0 ke atas Sassuolo. Torino tewas 0-1 kepada Spezia. Udinese tewas 1-2 kepada Bologna. Atalanta telah belasah Salernitana 8-2. AS Roma berjaya menang selesa ke atas Fiorentina 2-0. Ligue 1, Paris Saint-Germain mengejutkan pasukan Rennes 1-0. Monaco mudah membelasah AC Ajaccio 7-1. North London is red. Tottenham Hotspur yang turun ke galangan sendiri melayan kunjungan Arsenal dalam North London Derby awal pagi tadi. Nyata bukan lawan yang cukup hebat untuk menewaskan pendahulu Liga Perdana Inggeris itu. Mereka terpaksa aku dengan kehebatan Arsenal yang mengalahkan mereka 2-0 di Tottenham Hotspur Stadium, yang sebelum ini mempunyai rekod cukup baik dalam pertemuan antara kedua pasukan sebelum ini. Arsenal membuka jaringan pada minit ke-14 apabila Hugo Lloris tertampar bola masuk ke gawang sendiri, dan Martin Odegaard menambah jaringan kedua dengan satu rebatan cantik daripada luar kotak penalti pada minit ke-36 permainan. Dua gol tersebut sudah cukup untuk memberikan 3 mata penuh untuk Arsenal, terus selesa mendahului Liga dengan 6 mata di atas Manchester City yang kini mengumpul 39 mata. Barcelona juara Super Cup Spanyol. Barcelona kini sudah boleh mendabik dada apabila mereka berjaya menewaskan Real Madrid 3-1 dalam perlawanan akhir Piala Super Spanyol yang telah berlangsung di King Fahd International Stadium di Riyadh, Arab Saudi awal pagi tadi. Perlawanan yang berlangsung cukup sengit antara dua kelab terbaik di Spanyol dan di dunia itu nyata menyebelahi Barcelona apabila mereka lebih klinikal di hadapan gol. Gavi berjaya meletakkan Barcelona di hadapan pada minit ke-33 permainan, dan Robert Lewandowski menambah jaringan kedua pada minit ke-45. Jaringan ketiga Pedri pada minit ke-69 nyata membunuh terus perlawanan sebelum Karim Benzema berjaya mendapatkan gol seguati pada minit ke-93 permainan. Xavi nyata gembira dengan kemenangan ini kerana dia berjaya membuktikan kebolehannya yang sebelum ini telah diragui oleh banyak pihak. Spurs kutuk tindakan penyokong mereka. Spurs yang tewas 2-0 kepada Arsenal awal pagi tadi telah mengundang rasa tidak puas hati kepada sebilangan penonton yang cuba melakukan provokasi melampau kepada pemain lawan itu. Penjaga gol Arsenal yang dirakam menjadi mangsa serangan seorang penyokong Spurs yang tidak berpuas hati dengan keputusan perlawanan tersebut, menyebabkan pihak keselamatan stadion terpaksa masuk campur tangan. Mereka sememangnya tidak menjangkakan perkara ini akan berlaku dan akan mengambil tindakan yang sepatutnya terhadap penyokong mereka yang terlibat dalam insiden tersebut. Spurs mengutuk sekeras-kerasnya tindakan penyokong mereka itu kerana itu tidak melambangkan semangat kesukanan yang sepatutnya ditunjukkan oleh setiap penyokong bola sepak. Enoch Mwepu kena serangan jantung lagi. Bekas pemain Brighton, Enoch Mwepu dilaporkan sedang menerima rawatan di hospital selepas dia dikatakan mengalami serangan jantung lagi semalam. Dia yang kini menggalas tugas sebagai jurulatih di Akademi Brighton terpaksa dikerjakan ke hospital selepas dia mengadu berasa tidak sihat, dan setibanya di hospital dia dikatakan mengalami serangan jantung. Dia yang kini berada di Zambia sedang menerima rawatan di salah sebuah hospital di sana, kini berada dalam keadaan yang stabil dan akan diberikan update oleh Brighton tentang perkembangan terbaru bekas pemain mereka itu. Mwepu yang terpaksa bersarang Oktober lalu di usia baru mencecah 25 tahun akibat masalah jantung yang dihadapinya telah mengejutkan seluruh dunia bola sepak. Chelsea berjaya tamatkan kemarau kemenangan. Graham Potter akhirnya mampu tersenyum lebar selepas mereka berjaya memperoleh kemenangan yang sangat berharga dengan menewaskan Crystal Palace 1-0 di Stamford Bridge malam. Mereka bermula dengan agak garang semalam tetapi kurang tajam apabila berada di hadapan gol. Crystal Palace juga tidak kurang hebatnya, cuma kali ini nasib tidak menyebelahi mereka. Mereka kini berkongsi 28 mata dengan Liverpool yang berada di tangga ke-9, dibezakan dengan jaringan gol, dan mereka akan bertemu Sabtu ini dengan Liverpool akan menjadi tuan rumah. Paris Saint-Germain pun tewas lagi. Paris Saint-Germain yang turun ke gelanggang lawan dengan reputasi mereka sebagai pendahulu Ligue 1 nyata tidak digeruni oleh Rennes yang berjaya menggunakan kelebihan mereka di tempat sendiri untuk menang tipis 1-0 ke atas lawan mereka itu. Rennes bertahan dengan cukup baik pada separuh masa pertama dengan diselangi oleh beberapa serangan berbahaya mereka ke atas kubu PSG yang dilihat agak goyah sejak beberapa perlawanan ini. Mereka akhirnya berjaya memecahkan kebuntuan pada minit ke-65 melalui Hamari Traoré selepas menjurahkan hantaran cantik daripada Adrien Truffert. Walaupun tewas, Paris Saint-Germain masih lagi berada di atas Ligue 1, tetapi defisit mata sudah mengecil menjadi hanya 3 mata dengan Lens yang kini mengutip 44 mata di tangga kedua.
Kecederaan Bruno Guimaraes membimbangkan peminat Newcastle. Bruno Guimaraes yang turun beraksi ketika mereka menewaskan Fulham semalam, kini mungkin terpaksa diketepikan selepas dia dipercayai mengalami masalah kecederaan pada bahagian buku larinya. Perkara tersebut disahkan oleh pengurus mereka iaitu Eddie Howe, tetapi mereka masih memerlukan keputusan imbasan untuk mengetahui tahap kecederaan Bruno. Dia terpaksa dikeluarkan pada separuh masa selepas buku larinya terkehel, mungkin menyebabkan dia terpaksa berehat lama. Eddie Howe memberitahu yang Bruno sedikit berasa tertekan dengan masalah kecederaannya itu kerana dia dapat merasakan yang masalah yang dihadapinya kali ini adalah agak serius. Eddie Howe masih mempunyai masa untuk mendapatkan pemain tengah yang baru, sementara jendela perpindahan Januari masih terbuka dan dia tidak menolak jika ada pemain sesuai untuk dibawa masuk. Liverpool semakin hampir untuk bertukar milik. Di sebalik desas-desus yang telah bertiup kencang sejak beberapa bulan lalu, status penjualan kelab kini kembali menjadi perbualan hangat selepas seorang wartawan daripada Qatar memberikan situasi terbaru yang Liverpool akan diambil alih oleh sama ada syarikat ataupun individu daripada Qatar. Menurut beberapa laporan yang telah dikeluarkan, FSG dikatakan akan menerima tawaran daripada Qatar itu dan hanya memerlukan masa saja untuk mengumumkan perkara tersebut. Mereka dilihat lebih serius kali ini selepas aksi Liverpool yang telah dimalukan oleh Brighton 3-0 pada Sabtu lalu dengan persembahan yang sememangnya di luar jangkaan semua pihak. Manchester United cuba bawa masuk pemain Ajax lagi. Manchester United kini sedang dalam perbincangan untuk membawa masuk pemain pertahanan Ajax, Juren Timber ke Old Trafford sebagai langkah untuk merombak semula pasukan seperti mana yang mahu dilakukan oleh Erik ten Hag. Selain daripada Juren Timber, dua orang lagi pemain muda yang ten Hag berminat untuk dibawa masuk adalah Devine Range dan juga Kenneth Taylor yang masing-masing berusia 19 dan juga 20 tahun. Liverpool semakin terdesak untuk dapatkan pemain tengah. Liverpool dilaporkan mungkin akan membawa masuk pemain tengah Wolves, Ruben Neves ke Anfield sebagai pemain yang akan menggantikan Naby Keita yang dikatakan akan meninggalkan Anfield pada hujung musim nanti. Liverpool terpaksa berdepan dengan saingan Arsenal dan juga Barcelona yang awal-awal lagi sudah menyatakan minat mereka untuk mendapatkan pemain tersebut. Manchester City cuba dapatkan pemain RB Leipzig. Peluang Manchester City untuk mendapatkan pemain pertahanan RB Leipzig, Josko Gvardiol, semakin cerah apabila pemain itu sudah bersedia untuk berhijrah ke Etihad pada musim panas nanti. Dia dikatakan telah menolak tawaran daripada Barcelona, Bayern Munich, Chelsea dan juga Real Madrid di atas faktor projek jangka masa panjang yang telah ditawarkan kepadanya. Barcelona sedang mendahului untuk dapatkan bintang Bayern Munich. Barcelona dilaporkan sedang berada di depan dalam usaha mereka untuk mendapatkan bintang Bayern Munich, Benjamin Pavard, yang akan berpindah pada hujung musim nanti. Pemain itu juga sedang dipujuk oleh Real Madrid untuk menyertai mereka, tetapi peluang untuk dia ke Barca adalah lebih cerah. So itulah berita untuk kali ini dan terima kasih sebab tengok sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solehan. Assalamualaikum.